Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana malam ini diizinkannya kita sekali lagi untuk berada di dalam majlis ilmu, majlis yang paling mulia, yang lebih mulia daripada majlis-majlis yang lain. Tak ada majlis yang lebih mulia daripada majlis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari itu dapat kita amalkan. Kerana ilmu itu adalah untuk diamalkan, bukan untuk nak tahu aja, nak diamalkan. Nanti tak amalkan ilmu yang kita tahu, nanti ditanya di Tuhan, apa nak jawab? Lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu pandai bercakap aja tapi kamu tak pandai berbuat? Cakap memang hebat, berdegor-degor, tapi buatnya tak. Allah dah datangkan 5 hukum, kena laksanakan 5 hukum tu, ikut keadaannya. Allah datangkan yang wajib tu mesti buat. Apa arti wajib tuan-tuan dan puan? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat, jangan tinggalkan. Banyak benda wajib ya. Yang kedua, Allah datangkan benda haram. Apa arti haram? Dibuat berdosa, ditinggalkan berpahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan kalau benda tu haram. Kalau tak berdosa, mesti ditinggalkan. Apa itu sunat? Apa itu sunat? Ambil pisau potong ya. Itu bersunat.
Sunat artinya dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Itu yang sunat. Jangan jui aja bibi orang dengan sunat tu. Tak ada siapa nak buat. Ilmu tu nak diamalkan. Dah tahu benda tu sunat, buat. Jangan tinggalkan. Kerana yang sunat-sunat tu lah mendatangkan darjat di sisi Allah Ta'ala. Allah bagi dia pangkat masuk di syurga kalau dia rajin buat yang sunat-sunat tu. Tahu apa pangkatnya? Allah bagi pangkat di akhirat masuk. Pangkatnya apa? Al-muflihun, golongan orang yang beruntung. Al-faizun, golongan orang yang berjaya. Al-abrar, golongan orang yang berbakti. Itu nama pangkat-pangkat di akhirat. Lebih baik daripada pangkat dunia ni. Buat banyak yang sunat-sunat tu. Semayang sunat ada, puasa sunat ada, sedekah sunat ada, zikir sunat ada. Banyak benda sunat tu, jangan tinggalkan. Yang keempat, makruh. Apa itu makruh? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok ditinggalkan. Elok ditinggalkan dapat pahala. Dia macam sunat juga. Banyak tinggal yang makruh, di akhirat besok kita dapat darjat, dapat pangkat. Yang harus seperti harus dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Tepuk dada tanya saudara, nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Itu harus. Tapi harus tu dia tak tinggal harus. Bila dilaksanakan dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh. Itu asalnya harus. Tapi bila kita buat, bila kita jadikan dia dalam bentuk implementasi, cakap apa sikit, cakap standard sikit ya, implementasi seperti pelaksanaan. Dia tukar hukum. Asalnya harus, asalnya dibuat atau ditinggalkan tak berdosa dan tidak berpahala. Tapi bila kita laksanakan, dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh. Dia tak tinggal harus. Itu 5 hukum ni hendaklah kita jalankan dalam kehidupan kita. Jangan biarkan begitu aja. Yang wajib buat semua, jangan tinggalkan. Yang haram tinggalkan semua, jangan buat. Yang sunat banyak buat yang setakat mana yang mampu. Yang makruh tinggalkan setakat mana yang mampu. Dan yang harus jadikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat pahala. Ya. Banyakkan yang harus tu dia jadi sunat dah, tapi dia boleh jadi wajib juga, tapi boleh jadi sunat. Dapat pahala. Bila 5 ini kita bertindak dengan sewajarnya, nanti Allah akan golongkan kita dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Siapa tak nak angkat tangan jadi orang takwa? Kita akan jadi orang takwa. Bila bertakwa baru ada jaminan keselamatan dari Allah Ta'ala. Allah hanya menjamin orang-orang yang bertakwa saja. Di dunia pun Allah jamin, di akhirat pun Allah jamin. Di dunia apa kata Allah? Wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada mereka-mereka yang bertakwa. Rezeki orang bertakwa pun dijamin. Apa kata Allah? Ini banyak semua orang hafal ayat ni. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah bagi dia jalan keluar. Allah selesaikan masalah dia. Dan dia dapat rezeki dari sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Ada rezeki bagi Tuhan. Syarat dia bertakwa. Dan di akhirat pun Allah jamin untuk orang bertakwa saja. Allah bagi pangkat bagi orang bertakwa. Apa kata Allah? Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu sentiasa berada di pangkat yang tinggi, di darjat yang tinggi, yang selamat. Maqamin amin. Sesungguhnya orang bertakwa itu sentiasa berada di maqam yang selamat. Di mana selamatnya? Fi jannatin wa uyun. Di dalam syurga terdapat air yang berpancutan. Ada air pancut syurga tu. Itu untuk orang bertakwa. Tak ada takwa, tak ada jaminan. Boleh jadi selamat, boleh jadi tak selamat. Tapi kena selamat, kena jadikan diri sebagai orang bertakwa. Nak jadi orang bertakwa, yang 5 hukum tu laksanakan dalam hidup kita. Wajib buat semua. Haram tinggalkan semua. Sunat buat sebanyak-banyak mampu. Yang makruh tinggalkan sebanyak-banyak mampu. Dan yang harus jadikan ibadah.
jadilah kita orang bertakwa. Bila jadi orang takwa, barulah kita selamat, dijamin keselamatan dia di dunia dan juga di akhirat. Baik tuan-tuan dan puan-puan, untuk malam ini kita sambung lagi. Kita dah sembahyang subuh, udah wirid lepas subuh, macam-macam wiridnya, udah disusun oleh ulama wirid-wirid lepas subuh tu. Di antaranya apa? Seorang ulama namanya Syekh Abdul Rauf, dia dah susun cara benda yang nak kita wiridkan tempat sembahyang subuh tu. Lebih-lebih kalau subuh tu tak ada kuliah subuh, saya wirid aja, yang panjang sikit wiridnya. Tu imam kena jaga betul-betul, yang khotut aja. Banyak wirid lepas subuh tu. Di antaranya apa? Sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang kita baca tadi tu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Yang kali tempat duduk dulu, macam duduk macam tahiyat akhir tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Betul? Wirid yang kedua lepas itu, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhilah kami daripada neraka. Neraka ada 7, sebut 7 kali. Ada 7 neraka tu. Satu namanya Jahannam, yang kedua namanya Jahim, yang ketiga namanya Saqar, yang keempat namanya Sa'ir, yang kelima namanya Khutamah, yang keenam namanya Hawiyah, yang ketujuh namanya Lazah. Kita nak lepas daripada ketujuh neraka tu. Ya? Minta lepas, minta Allah lepaskan kita daripada 7 neraka tu. Lepas tu baru Allahumma antas salam sampai habis. Minta syurga namanya Jannatul Darussalam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, hayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Saya bukan nak ngajar tuan-tuan ni, bukan nak ngajar nak wirid apa, tapi contoh itu dah diajar oleh apa, dah disusun oleh ulama-ulama besar dulu. Di antara Syekh Abdul Rauf, Syekh Abdul Rauf, yang kotor dia. Lepas tu, Allahumma antas salam, baca Fatihah. Lepas Fatihah baca Ayatul Kursi. Dah habis Ayatul Kursi baca Amanar Rasul. Sampai habis, sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Dah habis Amanar Rasul baca apa? Syahidallah. Baca sampai habis, sampai bighairi hisab. Habis itu baca Suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, sampai habis. Itu surah Al-Falaq. Itu surah An-Nas. Itu baca Fatihah. Apa tu baca ilahana ya rabbana subhanallah. Sebut subhanallah berapa kali? 33 kali. Dah habis itu subhanallahil aliyil azim wa bihamdihi daiman qa'iman abadan alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Berapa kali? 33 kali. Sudah habis alhamdulillah. Seru pula dengan Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matinillahu akbar. Sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 34 kali. Supaya jadi 100 kali. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar berapa kali? 34 kali. 33 campur 33 campur 34 berapa semua? Berapa semua? 100. Lepas itu baca lagi. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'ti lima mana'ta wa la radda lima qadait wa la yanfadhu al-jadd minkal jadd sampai habis. Betul? Baru kita tahlil. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tahlil biar 100 kali. Paling koman 100 kali. Dengar ni Tok Imam. 100 kali paling koman. Kalau kita baca kitab namanya Jawharul Ma'ruf bukan 100 kali, 300 kali. Bagi ahli fiqh dia selalu baca 300 kali tahlil. Tapi saya tahlil saya pun terlalu 300 kali. Kalau orang ahli tasawuf pula disuruh tahlil tu la ilaha illallah tu 12,000 kali. Lalu tak lalu angkat tangan. 12,000 kali. Jadi yang agak-agak yang boleh kita buat 100 kali lah. 100 kali tu.
La ilaha illallah, la ilaha illallah satu kali ya. Lepas itu baru baca surah Fatihah, lepas itu baru doa. Lepas doa, ada ni kita ada baca jenis. Udah lepas doa dah semua tu, kita baca ayat 10. Malam ni tajuknya ayat 10. Lepas tu dah habis ayat 10 tu. Kalau boleh, dia ada 10 ayat sini. Kalau boleh setiap satu ayat tu baca 100 kali. Kalau lalu lah. Tapi saya pun tak lalu. Bukan saya nyuruh jangan ni. Nak ngaburkan saya ni bukannya lalu no. Tak lalu 100 kali, 70 kali. Kalau tak lalu 70 kali, 10 kali. Kalau 10 kali pun tak lalu, usah cerita lah. Yang paling sikit, yang paling sempurna 10 kali. 10 ayat 10 kali. Apa ayatnya? Ini kita nak baca malam ni ya. 10 kali itu kita baca. 10 kali. Kalau tak, kalau lagi nak bagi lagi 70 kali. Nak bagi lagi 100 kali ya. Ayatnya betul? 10 ayat ya. Yang pertama baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Macam kita baca di lepas maghrib tadi. Tapi ada tambah sikit. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa ala kulli syai'in qadir. Ya. Sekali lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya apa? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wahdah, yang esa, yang satu, yang tunggal. La syarikalah, tidak ada satu yang bersama, yang menyengutui dia. Lahul mulk, bagi dia lah yang memiliki kerajaan. Walahul hamd, dan bagi dia segala puji-pujian. Yuhyi wa yumit, dia menghidupkan dan mematikan. Wa huwa la yamut, sedangkan dia tak ada mati. Allah dia hidup tak mati, kerana Allah tu tak ada nyawa. Allah bukan perlukan nyawa, yang perlukan nyawa ni kita. Sebab yang ada nyawa yang mati. Allah kata dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Allah tak perlukan nyawa. Allah tak ada nyawa, dia tak perlu nyawa, dia hidup dengan sifat al-hayyu. Sebab itu dia tak mati-mati. Tapi dia menghidup dan mematikan. La yamut biyadil khair, dengan kekuatan yang baik ya, atau dengan tangan yang baik. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan atas setiap satu dia tu berkuasa. Tengok artinya secara rasmi. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, hanya Allah yang bersendirian. Tidak ada sekutu baginya. Bagi Allah seluruh pemerintahan, yang berkuasa hanya Allah sampai bila-bila. Yang lain sekat dunia aja. Orang Yahudi di dunia aja, ada akhirat besok letih kena balut. George Bush dekat dunia aja, di akhirat besok letih. Yang Duta Agung hak dunia aja, Perdana Menteri hak dunia aja, tapi Allah sampai akhirat. Sampai bila-bila, tak habis-habis. Dia mempunyai kerajaan, dia pemerintahan. Bagi Allah lah seluruh pemerintahan, dan baginya pula segala puji-pujian. Nak puji-puji Allah aja, jangan puji Haji Ibrahim, puji Allah. Jangan puji atuk. Kalau puji atuk buat sakit hidung macam atuk ni. Kenapa sakit hidung? Mengkembang aja. Jangan puji. Nak puji Allah. Ya. Baginya segala puji-pujian. Kemudian ia yang menghidupkan dan ia yang mematikan. Dan ia yang hidup, dia hidup tak ada mati. Ya, dia hidup, dia tak ada mati-mati. Ya. Di tangannya segala kebaikan, dan ia berkuasa atas segala sesuatu. Itu zikir yang pertama. Ayat yang pertama tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, la yamutu biyadihil khair wa ala kulli syai'in qadir. Itu 10 kali ya. Baca 10 kali itu. Aku nak baca ayat yang kedua. Ayat yang kedua apa? La ilaha illallahul malikul haqqul mubin.
La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. 10 kali. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Artinya apa? Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Hanya Allah yang memiliki segala kerajaan dan kebenaran dan yang menampakkan jalan yang lurus. Itu Allah. Ya? Dia memiliki segala kerajaan. Dia punya semua. Langit ni dia punya, bumi ni dia punya, barang antara langit dan bumi ni dia juga punya. Semua dia punya. Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Jadi itu kita puji Allah Taala. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. 10 kali. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga apa? La ilaha illallahul wahidul qahar. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma al azizul ghaffar. Sekali lagi. La ilaha illallahul wahidul qahar. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma al azizul ghaffar. Artinya apa? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Al-Wahid, yang esa. Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang esa. Kecuali Allah lagi esa, lagi gagah. Lagi esa. Wahidul Qahar, Al-Qahar tu gagah, Allah tu gagah. Tak ada yang lain yang mengatasi kegagahan Allah Taala. Al-Qahar. Rabbus samawati wal ard, yang mentadbir langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan juga barang yang antara langit dan bumi itu dia mentadbirnya. Semua dari dia. Ya, Al-Azizul Ghaffar, dia lah yang maha berkuasa dan dia maha pengampun. Allah tu. Yang berkuasa hanya Allah saja, yang mengampun Allah saja. Tiada ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah yang esa, lagi gagah. Tuhan yang memiliki segala langit dan bumi dan barang yang antara keduanya, yang maha gagah lagi maha pengampun. Itu yang ketiga. Zikir yang ketiga. La ilaha illallah al-wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Sudah 10 kali. Zikir yang keempat pula. Ini semua orang hafal yang ni. Tak ada orang yang tak hafal yang ni. Iaitu apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. 4 kalimah ni. Ringan di bibir tapi berat pada timbangan nanti. Apa tu ringan di bibir? Senang nyebutnya, tak ada perlu pensar nyebutnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ada pensar saya nyebutnya? Ringan di bibir, senang nyebutnya. 10 kali, bukan banyak, 10 kali je. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ringan di bibir tapi berat pada timbangan. Di akhirat pasal berat no, pahalanya. Kalau berat pahala, tak ada dosa. Ringan dosa, kemana perginya? Tak pernah dengar ayat ini Allah kabul dalam Quran. Fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi isyatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah Taala. Allah redha dengan dia. Nak syurga Allah redha. Nak pakaian syurga Allah redha, nak makanan syurga Allah redha, nak mahligai di syurga Allah redha, nak nikmat-nikmat syurga semua Allah redha. Kalau berat timbangan kebajikannya. Itu dia. Jadi ringan di bibir tapi berat pada timbangan. Layak masuk syurga nanti. Selalu sebut tu. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah artinya maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wallahu akbar, dan Allah itu maha agung, maha besar. Wala khawla wala, tidak ada daya. Wala quwwata, tidak ada kekuatan. Illa billahil aliyil azim, melainkan dengan izin Allah yang amat tinggi lagi amat agung. Tengok maknanya secara rasminya. Maha suci Allah dan segala pujian bagi Allah, dan tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah sahaja. Tak ada Tuhan sebenarnya, melainkan Allah saja nak kita sembah. Lagi apa? Yang maha besar
dan tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Lagi yang maha tinggi, lagi maha agung. Itu yang keempat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kelima, Subuhun qudusur rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Itu belum puasa selalu kita sebut ni. Subuhun qudusur rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Sebut 10 kali. Subuhun qudusur rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Artinya apa? Maha suci Allah, lagi maha bersih. Tuhan tu suci dan bersih, tak ada kekurangan. Maha bersih Tuhan kami, dan Tuhan malaikat, dan juga Tuhan Jibril. Roh tu Jibril. Rabbul malaika, Tuhan bagi malaikat-malaikat. Waroh, dan Tuhan roh tu Jibril lah ya. Jadi maha suci Tuhan tu, maha suci dan maha bersih. Tuhan yang maha suci dan maha bersih. Subuhun qudusur rabbuna, Tuhan kami. Rabbul malaikatu ruh, dan Tuhan malaikat-malaikat, dan juga Tuhan Jibril. Baca itu 10 kali juga. Itu yang kelima. Yang keenam, ini senang nyebutnya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang amat senang nyebutnya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang salah tu tak ada sebut. Apa ida? Wirid pun tak. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Tuhan Allah, dan segala puji-pujian baginya, dan dialah yang maha agung. Allah yang maha agung. Ini elok diwiridkan tiap hari ni. Paling common 10 kali tadi. Subhanallah walhamdihi subhanallahil azim. Subhanallah walhamdihi subhanallahil azim. Bila nampak ni? Pagi esok. Lepas subuh esok. Dengar ke ni? Bila nak buat? Sekali lagi. Bila nak buat? InsyaAllah pagi esok. Gunakan insyaAllah. Jangan meroloh saja. Lepas subuh jangan meroloh. Baca ni. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu yang keenam. Yang ketujuh, minta ampun dengan Allah Taala. Ini minta ketujuh ya. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubata wal maghfirah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubata wal maghfirah. Astaghfirullah, ampunkanlah aku ya Allah, al-azim yang maha agung. Allazi la ilaha illa, tidak ada Tuhan yang melainkan dia, wal hayyul qayyum, yang berdiri dengan sendirinya. Wa as'aluhu taubata wal maghfirah. Wa as'aluhu taubata wal maghfirah. Dialah yang boleh memberikan taubat dan juga memberikan keampunan. Aku minta kepada kamu supaya beri aku taubat dan beri aku keampunan. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa astaghfiru. Was'aluhu taubata wal maghfirah. Was'aluhu taubata wal maghfirah. Yang ketujuh, baca itu ya. Artinya aku minta ampun akan Allah yang maha agung, yang tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya dengan dia. Hanya dia, yaitu Tuhan yang hidup, yang berdiri sendiri. Aku memohon kepadanya akan taubat dan keampunan. Was'aluhu taubata wal maghfirah. Yang ketujuh, 10 ayat ya. Yang ke-8. Allahumma la mani'a lima a'taita la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'ul jadd minkal jadd. Ini kita nak tahlil selalu sebut ini ya. Orang nak tahlil selalu sebut ini dah. Allahumma la mani'a lima a'taita la mu'tiya lima mana'ta la rad. Ada rad. Ini tak ada. Yanfa'ul jadd minkal jadd. Sekali lagi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'ul jadd minkal jadd.
Selalu kita sebut ini. Ini pun lepas subuh ni sebut itu. Allahumma la mani'a lima a'taitu wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u jadd minkal jadd. Sebut betul tu. Dengung-dengungkan. Jangan langgar aja. Ya, Allahum tu dengung. Allahumma la mani'a lima, panjang nak tu di lima tu. Allahumma la mani'a lima, mad jaiz munfasil. A'taitu ala mu'tiya lima mana'ta la yang tu dengung. Ikhfa. Ya, nun mati jumpa dengan fa, dengung ikhfa ya. Yang fa malun wala apa? Ya, yang fa malun wala mana-mana. Allahumma la mani'a lima a'taitu wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaitu wa la yanfa'u jadd minkal jadd. Ada rod sini. Dalam kitab lain tak ada. Ini ada. Allahumma la mani'a lima a'taitu wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaitu wa la yanfa'u jadd minkal jadd. Artinya apa? Ya Allah, tidak ada yang menghalang bagi apa yang Kau berikan. Apa yang kamu bagi tak siapa boleh menghalangnya. Sentiasa tak ada siapa yang boleh menghalangnya. Sentiasa dapat aja apa Allah nak bagi. Siapa pun tak boleh menghalang. Syaitan tak boleh menghalang. Iblis tak boleh menghalang. Manusia tak boleh menghalang. Nafsu tak boleh menghalang. Apa kalau Tuhan nak bagi ya? Yang engkau berikan kurnia dan tidak ada yang memberi kurnia bagi apa yang kau halangkan. Bila kamu halangkan, tak ada siapa yang boleh bagi. Kamu menentukan segala-galanya. Dan tidak ada yang dapat menolak bagi apa saja yang kau putuskan. Dan tidak memberi manfaat akan sesuatu kekayaan di sisimu oleh orang yang kaya. Orang kaya pun tak boleh menghalang. Manusia tak boleh menghalang. Syaitan pun tak boleh menghalang. Bila Allah nak bagi itu, orang kaya tak boleh menghalang, orang miskin tak boleh menghalang, orang kuat tak boleh menghalang, manusia tak boleh nak menghalang. Itu yang ke-8. Yang ke-9, selawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Tuan-tuan, selawat ni, inilah saja ibadah yang Allah turut serta. Allah sekali selawat. Lain tak ada. Kita semayang tadi, Allah semayang ke? Maiz? Allah semayang ke? Kita semayang tadi? Tak. Kalau Allah semayang, dia nak nyembah siapa? Kita puasa esok, bulan 3 esok kita puasa. Allah puasa kan? Kenapa? Allah bukan jenis makan, jenis minum. Dia tak perlu makan, tak perlu minum. Jadi tak ada puasa. Kita memuji Allah tadi, Allah puji kan? Tak. Kerana Allah, dia memang sedia mulia. Tak payah puji pun dia tak mulia. Tapi kita selawat, Allah pun selawat. Sekali kita selawat, Allah balas berapa kali, tuan-tuan dan perempuan? Berapa kali? Cucu-cucu ni berapa kali? 10 kali. Sekali aja kita selawat, Allah balas balik 10 kali. Ndak ke tak nak Allah selawat pada kita? Ndak ke tak nak? Kalau Allah selawat, pahalanya untuk kita, bermakna Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Tak ada dosa lagi dah. Kenapa? Kerana Allah dah selawat pada kita. Nak ke tak nak dosa dihapuskan? Siapa tak nak angkat tangan? Atau siapa tak berdosa angkat tangan? Saya nak tengok mana kompor orang tak berdosa. Nak angkat gambar. Orang ini tidak berdosa. Ada? Langsung tak berdosa. Namanya Muiz ya? Tak berdosa kan? Semua berdosa belaka. Nabi kata, "Ma min adamiyyin illa walahu dzunub." Tidak daripada anak Adam melainkan baginya adalah dosa. Jadi kalau Allah selawat, pahalanya untuk kita, Allah selawat bukan kepada kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah selawat sama. Kepada Nabi, pahalanya untuk kita. Itu tanda Allah nak hapuskan dosa-dosa kita, ya.
Tak akan Allah selawat pada kita, kita selawat dulu. Sekali kita selawat, Allah balas balik 10 kali. Kalau ini 10 kali kita selawat, Allah balas balik berapa? Kita 10 kali tadi, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa sahbihi wa sallim, 10 kali. Allah balas berapa kali? Sekali 10 kali. Kalau 10 kali kita buat, Allah balas berapa? Ya Allah, tidak kita mengira. 10 kali 10 berapa? 100 kali. Nak kita nak? Allah selawat 1 kali, pahalanya untuk kita. Jadi banyak selawat, ya. Yang lain Allah tak sama. Selawat Allah sama. Allah kabul Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tolong tengok ayat ni. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya selawat mereka itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, selawatlah kamu kepada Nabi dengan selawat yang banyak-banyak. Banyak-banyak selawat. Ini kita selawat ni. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Ya, artinya apa? Ya Allah, cucurilah rahmat dan salam sejahtera kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan kepada keluarganya dan para sahabatnya. Yang ke-10, last kali. Ini ayat mengelakkan daripada kena penyakit. Ini bukan ayat Quran tu, bunyi macam bunyi Quran tapi dia bukan ayat Quran, dia zikir ni tau. Ya bismillahirladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Sekali lagi. Bismillahirladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Bismillahirladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Kalau berhenti itu, ya. Bismillah, dengan nama Allah. Allazi, dia. Allah itulah dia, ya. La yadurru, tidak ada mudarat. Dia tak kena apa-apa. Orang lain semua kena COVID, dia tak kena. Dia tak boleh, tak ada siapa yang boleh memberi mudarat pada dia. Ma'asmihi syai'un, siapa menyebut namanya, siapa menyebut nama Allah tidak akan diberi apa-apa mudarat. Fil ard, di bumi, wala fis sama', dan tidak di langit. Wa huwa samiul alim, kerana dia itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Dengan nama Allah yang tidak dapat memberi mudarat, dengan berkat disebut namanya itu oleh sesuatu yang ada di bumi ataupun di langit, dan dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Jadi baca itu. Bismillahirladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Kadang-kadang saya dengar ada tu imam pada doa tu. Bismillahirladzi, bolehlah doa itu apa, ya? Bismillahirladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Tanpa musim Covid ni. Elok baca doa tu. Karena kita minta dengan Allah supaya jangan diberi mudarat di langit dan di bumi dan juga di langit. Maka sudah kita baca seperti itu, maka hendaklah engkau baca setiap bahagian daripada zikir ini 100 kali. Kalau lalu 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali kalau lalu. Kalau tak lalu, atau 70 kali. Tak lalu 1 kali, 70 kali. Atau 10 kali, tak boleh 70 kali, 10 kali. Kalau 10 kali pun tak lalu, entahlah. Tak usah mengaku Islam lah itu. 10 kali pun tak lalu. Dan 10 kali. Adalah bilangan yang paling sedikit supaya semuanya berjumlah tidak kurang daripada 100. Dan hendaklah engkau lazimkan, berarti biasakan. Setiap hari. Bukan kejap saja, bukan esok saja. Setiap hari sampai kita padam. Lazimkan akan zikir ini, ya. Lazimkan akan zikir ini. Dan jangan engkau bercakap-cakap sebelum terbit matahari. Jangan sembang. Ini tengah-tengah wirid-wirid ni jangan sembang. Nak sembang lepas itu kan. Jangan bercakap-cakap sebelum bercakap-cakap sebelum terbit matahari. Kerana disebutkan dalam sebuah hadis bahawa amalan seperti ini iaitu berzikir selepas sembahyang subuh sampai terbit matahari. Biar terbit matahari dulu. Dah terbit matahari, tunggu setengah jam lagi. Lepas tu sembahyang sunat isyraq namanya. Nama sunatnya sunat isyraq. Dengan tidak
dicelah oleh sebarang percakapan adalah lebih afdal, lebih baik. Ini yang terbaik. Lebih afdal daripada memerdekakan 8 orang hamba daripada keturunan Nabi Ismail. Hamba keturunan Nabi Ismail, hamba yang tinggi nilainya. Macam membebaskan 12 orang daripada hamba. 8, bukan 12 orang, 8 orang daripada keturunan Nabi Ismail dia jadi hamba. Alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. Pahala itu macam membebaskan seorang hamba, dapat membebaskan seorang pun besar pahalanya. Ini pula 8. Jadi baca doa tu. Zikir tu ayat yang ke apa? Nama ayatnya apa? 10. Ayat 10 namanya. Ayat 10. Bermula dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyul la yamut biyadil khairu ala kulli syai'in qadir sampai ujung kali. Bismillahirrahmanirrahim la yadur masmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa sami'un alim. Ya. 10 kali kalau malas, paling malas 10 kali 10 kali. Rajin lagi 70 kali 70 kali. Rajin lagi 1 kali 1 kali. Ikut kerajinan kita lah. Biar sampai terbit matahari. Bila terbit matahari tunggu, jangan terus sembahyang dulu. Tunggu dulu. Kira-kira dalam setengah jam ataupun yang tepatnya 26 minit. Lepas itu sembahyang dulu. Sembahyang namanya sembahyang sunat Isyraq. Sunat terbit matahari. Ya, sunat Isyraq namanya. Udah sembahyang tu barulah keluar mencari roti canai. Barulah bersembang mencari nasi lemak dan sebagainya. Sebelum itu jangan. Duduk dulu. Niat iktikaf dalam masjid tu. Baik, itu pelajaran kita pada malam ini. Mudah-mudahan dapat kita amalkan. Dan saya ngajar pula kena amalkan. Kalau tidak nanti tak. Apa nak jawab depan Allah Ta'ala? Allah tanya, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu pandai bercakap tapi tak pandai berbuat? Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangatlah besar kemurkaan Allah bagi mereka-mereka yang pandai bercakap tapi tak erti nak buat. Marah Tuhan. Besar kemarahan Tuhan. Mudah-mudahan kita dapat amalkan ilmu ini ya. Bulan depan adab selepas terbit matahari sampai waktu gelincir matahari. Dah lepas subuh, dah menjaga jana, apa nak buat? Lepas sampai pada zuhur. Sampai kepada zuhur ya. Dah terbit matahari sampai zuhur. Apa benda nak buat? Itu akan kita baca bulan depan ya. Sekian dulu untuk malam ini. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada nak tanya? Pandai belakang rupanya dari sini ya. Asal dia ajar dapat. Langsung tak ada tanya? Saya bagi peluang ni. Maknanya tak nak pahala lah. Orang yang paling besar pahalanya ialah orang yang bertanya. Nombor 2 orang menjawab. Tapi kalau Muiz tanya ini jawab, ya? Junaid tanya ini jawab, Hafiz tanya ini jawab, Lin tanya ini jawab. Saya banyak pahalanya. Hasnul tanya saya jawab. Itu banyak pahala. Boleh hidup majlis ni. Boleh tak? Saya pun tak faham ke? Faham ke dalam ni tak? Tahu ke dalam mana? Tanya tak nak tanya? Okey, oleh kerana tak ada siapa nak tanya, tutuplah kita majlis kerja ini ya. Lepas ini kita akan sembahyang insya-Allah ya. Sekian dulu, salah silap minta ampun, minta maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihimus salatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya was salihin wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa muallimina wa man lahum huquq alaina sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala qawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana malam ini diizinkannya kita sekali lagi untuk berada di dalam majlis ilmu. Majlis yang paling mulia, yang lebih mulia daripada majlis-majlis yang lain. Tak ada majlis yang lebih mulia daripada majlis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari itu dapat kita amalkan. Kerana ilmu itu adalah untuk diamalkan, bukan untuk nak tahu aja. Nak diamalkan. Nanti tak amalkan ilmu yang kita tahu, nanti ditanya di Tuhan, apa nak jawab? Lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu pandai bercakap aja tapi kamu tak pandai berbuat? Cakap memang hebat, berdegor-degor, tapi buatnya tak. Allah dah datangkan 5 hukum, kena laksanakan 5 hukum tu, ikut keadaannya. Allah datangkan yang wajib tu mesti buat. Apa arti wajib tuan-tuan dan puan? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat, jangan tinggalkan. Banyak benda wajib ya. Yang kedua, Allah datangkan benda haram. Apa kata haram? Dibuat berdosa, ditinggalkan berpahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan kalau benda itu haram. Kalau tak berdosa, mesti ditinggalkan. Apa itu sunat? Apa itu sunat? Ambil pisau potong ya. Itu bersunat.
Sunat artinya dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Itu yang sunat. Jangan jui Haji Bibi dengan sunat tu. Tak ada siapa nak buat. Ilmu tu nak diamalkan. Dah tahu benda tu sunat, buat. Jangan tinggalkan. Kerana yang sunat-sunat tu lah mendatangkan darjat di sisi Allah Ta'ala. Allah bagi dia pangkat masuk di syurga kalau dia rajin buat yang sunat-sunat tu. Tahu apa pangkatnya? Allah bagi pangkat di akhirat masuk. Pangkatnya apa? Al-muflihun, golongan orang yang beruntung. Al-faizun, golongan orang yang berjaya. Al-abrar, golongan orang yang berbakti. Itu nama pangkat-pangkat di akhirat. Lebih baik daripada pangkat dunia ni. Buat banyak yang sunat-sunat tu. Semayang sunat ada, puasa sunat ada, sedekah sunat ada, zikir sunat ada. Banyak benda sunat tu, jangan tinggalkan. Yang keempat, makruh. Apa itu makruh? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok ditinggalkan. Elok ditinggalkan dapat pahala. Dia macam sunat juga. Banyak tinggal yang makruh, di akhirat besok kita dapat darjat, dapat pangkat. Yang harus seperti harus dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Tepuk dada tanya saudara, nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Itu harus. Tapi harus tu dia tak tinggal harus. Bila dilaksanakan dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh. Itu benar, asalnya harus. Tapi bila kita buat, bila kita jadikan dia dalam bentuk implementasi, cakap apa sikit, cakap standard sikit ya, implementasi seperti pelaksanaan. Dia tukar hukum. Asalnya harus, asalnya dibuat atau ditinggalkan tak berdosa dan tidak berpahala. Tapi bila kita laksanakan, dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh. Dia tak tinggal harus. Itu 5 hukum ni hendaklah kita jalankan dalam kehidupan kita. Jangan biarkan begitu aja. Yang wajib buat semua, jangan tinggalkan. Yang haram tinggalkan semua, jangan buat. Yang sunat banyak buat yang setakat mana yang mampu. Yang makruh tinggalkan setakat mana yang mampu. Dan yang harus jadikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat pahala. Ya. Banyakkan yang harus tu dia jadi sunat dah, tapi dia boleh jadi wajib juga, tapi boleh jadi sunat. Dapat pahala. Bila 5 ini kita bertindak dengan sewajarnya, nanti Allah akan golongkan kita dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Siapa tak nak angkat tangan jadi orang takwa? Kita akan jadi orang takwa. Bila bertakwa baru ada jaminan keselamatan dari Allah Ta'ala. Allah hanya menjamin orang-orang yang bertakwa saja. Di dunia pun Allah jamin, di akhirat pun Allah jamin. Di dunia apa kata Allah? Wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada mereka-mereka yang bertakwa. Rezeki orang bertakwa pun dijamin. Apa kata Allah? Ini banyak semua orang hafal ayat ni. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah bagi dia jalan keluar. Allah selesaikan masalah dia. Dan dia dapat rezeki dari sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Ada rezeki bagi Tuhan. Syarat dia bertakwa. Dan di akhirat pun Allah jamin untuk orang bertakwa saja. Allah bagi pangkat bagi orang bertakwa. Apa kata Allah? Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu sentiasa berada di pangkat yang tinggi, di darjat yang tinggi, yang selamat. Maqamin amin. Sesungguhnya orang bertakwa itu sentiasa berada di maqam yang selamat. Di mana selamatnya? Fi jannatin wa uyun. Di dalam syurga terdapat air yang berpancutan. Ada air pancut syurga tu. Itu untuk orang bertakwa. Tak ada takwa, tak ada jaminan. Boleh jadi selamat, boleh jadi tak selamat. Tapi kena selamat, kena jadikan diri sebagai orang bertakwa. Nak jadi orang bertakwa, yang 5 hukum tu laksanakan dalam hidup kita. Wajib buat semua. Haram tinggalkan semua. Sunat buat sebanyak-banyak mampu. Yang makruh tinggalkan sebanyak-banyak mampu. Dan yang harus jadikan ibadah.
jadilah kita orang bertakwa. Bila jadi orang takwa, barulah kita selamat, dijamin keselamatan dia di dunia dan juga di akhirat. Baik tuan-tuan dan puan-puan, untuk malam ini kita sambung lagi. Kita dah sembahyang subuh, udah wirid lepas subuh, macam-macam wiridnya, udah disusun oleh ulama wirid-wirid lepas subuh tu. Di antaranya apa? Seorang ulama namanya Syekh Abdul Rauf, dia dah susun cara benda yang nak kita wiridkan tempat sembahyang subuh tu. Lebih-lebih kalau subuh tu tak ada kuliah subuh, saya wirid aja, yang panjang sikit wiridnya. Tu imam kena jaga betul-betul, jangan kotot aja. Banyak wirid lepas subuh tu. Di antaranya apa? Sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang kita baca tadi tu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Yang kali tempat duduk dulu. Macam duduk macam tahiyat akhir tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Betul? Wirid yang kedua lepas itu, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhilah kami daripada neraka. Neraka ada 7, sebut 7 kali. Ada 7 neraka tu. Satu namanya Jahannam, yang kedua namanya Jahim, yang ketiga namanya Saqar, yang keempat namanya Sa'ir, yang kelima namanya Khutamah, yang keenam namanya Hawiyah, yang ketujuh namanya Lazar. Kita nak lepas daripada ketujuh neraka tu. Ya? Minta lepas, minta Allah lepaskan kita daripada 7 neraka tu. Lepas tu baru Allahumma antas salam sampai habis. Minta syurga namanya Jannatul Darussalam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam hayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Saya bukan nak ngajar tuan-tuan ni, bukan nak ngajar nak wirid apa, tapi contoh apa tu dah diajar oleh apa, dah disusun oleh ulama-ulama besar dulu. Di antara Syekh Abdul Rauf, Syekh Abdul Rauf. Jangan kotor dia. Lepas tu, Allahumma antas salam, baca Fatihah. Lepas Fatihah baca Ayatul Kursi. Dah habis Ayatul Kursi baca Amanar Rasul. Sampai habis, sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Dah habis Amanar Rasul baca apa? Syahidallah. Baca sampai habis, sampai bighairi hisab. Habis itu baca Suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, sampai habis. Itu surah Al-Falaq. Itu surah An-Nas. Itu baca Fatihah. Apa tu baca ilahana ya rabbana subhanallah. Sebut subhanallah berapa kali? 33 kali. Dah habis tu subhanallahil aliyil azim wa bihamdihi daiman qa'iman abadan alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah berapa kali? 33 kali. Sudah habis alhamdulillah. Seru pula dengan Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matinillahu akbar. Sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 34 kali. Supaya jadi 100 kali. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar berapa kali? 34 kali. 33 campur 33 campur 34 berapa semua? Berapa semua? 100. Lepas itu baca dua lagi. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'ti lima mana'ta wa la radda lima qadait wa la yanfadhu al-jadd minkal jadd sampai habis. Betul? Baru kita tahlil. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tahlil biar 100 kali. Paling koman 100 kali. Dengar ni Tok Imam. 100 kali paling koman. Kalau kita baca kitab namanya Jawharul Ma'ruf bukan 100 kali, 300 kali. Bagi ahli fiqh dia selalu baca 300 kali tahlil. Tapi saya pun tak lalu 300 kali. Kalau orang ahli tasawuf pula disuruh tahlil tu la ilaha illallah tu 12,000 kali. Lalu, tak lalu angkat tangan. 12,000 kali. Jadi yang agak-agak yang boleh kita buat 100 kali lah. 100 kali tu.
La ilaha illallah, la ilaha illallah satu kali ya. Lepas itu baru baca surah Fatihah. Lepas itu baru doa. Lepas doa, adil ni. Kita ada baca jenis. Dah lepas doa dah semua tu, kita baca ayat 10. Malam ni tajuknya ayat 10. Lepas itu dah habis ayat 10 tu. Kalau boleh, dia ada 10 ayat sini. Kalau boleh, setiap satu ayat tu baca 100 kali. Kalau lalu lah. Tapi saya pun tak lalu. Bukan saya nyuruh jangan ni. Nak ngaburkan saya ni bukannya lalu no. Tak lalu 100 kali, 70 kali. Kalau tak lalu 70 kali, 10 kali. Kalau 10 kali pun tak lalu, usah cerita lah. Yang paling sikit, yang paling sempurna 10 kali. 10 ayat 10 kali. Apa ayatnya? Ini kita nak baca malam ni ya. 10 kali itu kita baca. 10 kali. Kalau tak, kalau lagi nak bagi lagi 70 kali. Nak bagi lagi 100 kali ya. Ayatnya betul. 10 ayat ya. Yang pertama baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Macam kita baca di lepas maghrib tadi. Tapi ada tambah sikit. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa ala kulli syai'in qadir. Ya. Sekali lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya apa? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wahdah, yang esa, yang satu, yang tunggal. La syarikalah, tidak ada satu yang bersama, yang menyengutui dia. Lahul mulk, bagi dia lah yang memiliki kerajaan. Walahul hamd, dan bagi dia segala puji-pujian. Yuhyi wa yumit, dia menghidupkan dan mematikan. Wa huwa la yamut, sedangkan dia tak ada mati. Allah dia hidup tak mati, kerana Allah tu tak ada nyawa. Allah bukan perlukan nyawa, yang perlukan nyawa ni kita. Sebab yang ada nyawa yang mati. Allah kata dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Allah tak perlukan nyawa. Allah tak ada nyawa, dia tak perlu nyawa, dia hidup dengan sifat al-hayyu. Sebab itu dia tak mati-mati. Tapi dia menghidup dan mematikan. La yamut biyadil khair, dengan kekuatan yang baik ya, atau dengan tangan yang baik. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan atas setiap satu dia tu berkuasa. Tengok artinya secara rasmi. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, hanya Allah yang bersendirian. Tidak ada sekutu baginya. Bagi Allah seluruh pemerintahan, yang berkuasa hanya Allah sampai bila-bila. Yang lain sekat dunia aja. Orang Yahudi di dunia aja, ada akhirat besok letih kena balut. George Bush dekat dunia aja, di akhirat besok letih. Yang Duta Agung hak dunia aja, Perdana Menteri hak dunia aja, tapi Allah sampai akhirat. Sampai bila-bila, tak habis-habis. Dia mempunyai kerajaan, dia pemerintahan. Bagi Allah lah seluruh pemerintahan, dan baginya pula segala puji-pujian. Nak puji-puji Allah aja, jangan puji Haji Ibrahim, puji Allah. Jangan puji atuk. Kalau puji atuk buat sakit hidung aja atuk ni. Kenapa sakit hidung? Mengkembang aja. Jangan puji. Nak puji Allah. Ya, baginya segala puji-pujian. Kemudian ia yang menghidupkan dan ia yang mematikan, dan ia yang hidup, dia hidup tak ada mati. Ya, dia hidup, dia tak ada mati-mati. Ya. Di tangannya segala kebaikan, dan ia berkuasa atas segala sesuatu. Itu zikir yang pertama. Ayat yang pertama tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, la yamutu biyadihil khair wa ala kulli syai'in qadir. Itu 10 kali ya. Baca 10 kali itu. Aku nak baca ayat yang kedua. Ayat yang kedua apa? La ilaha illallahul malikul haqqul mubin.
La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. 10 kali. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Artinya apa? Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Hanya Allah yang memiliki segala kerajaan dan kebenaran dan yang menampakkan jalan yang lurus. Itu Allah. Ya? Dia memiliki segala kerajaan. Dia punya semua. Langit ni dia punya, bumi ni dia punya, barang antara langit dan bumi ni dia juga punya. Semua dia punya. Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Jadi itu kita puji Allah Taala. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. 10 kali. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga apa? La ilaha illallahul wahidul qahar. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Sekali lagi. La ilaha illallah wahidul qahar. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Artinya apa? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Al-wahid, yang esa. Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang esa. Kecuali Allah lagi esa, lagi gagah. Lagi asa. Wahidul qahar, al-qahar tu gagah, Allah tu gagah. Tak ada yang lain yang mengatasi kegagahan Allah Taala. Qahar. Rabbus samawati wal ard, yang mentadbir langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan juga barang yang antara langit dan bumi itu dia mentadbirnya. Semua dari dia. Ya, Al-Azizul Ghaffar, dia lah yang maha berkuasa dan dia maha pengampun. Allah tu. Yang berkuasa hanya Allah saja, yang mengampun Allah saja. Tiada ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah yang esa, lagi gagah, Tuhan yang memiliki segala langit dan bumi dan barang yang antara keduanya, yang maha gagah lagi maha pengampun. Itu yang ketiga. Zikir yang ketiga. La ilaha illallah al-wahidul qahhar rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Sudah 10 kali. Zikir yang keempat pula. Ini semua orang hafal yang ni. Tak ada orang yang tak hafal yang ni. Iaitu apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. 4 kalimah ni. Ringan di bibir tapi berat pada timbangan nanti. Apa tu ringan di bibir? Senang nyebutnya, tak ada perlu pensar nyebutnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ada pensar saya nyebutnya? Ringan di bibir, senang nyebutnya. 10 kali, bukan banyak, 10 kali je. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ringan di bibir tapi berat pada timbangan. Di akhirat pasal berat no, pahalanya. Kalau berat pahala, tak ada dosa. Ringan dosa, kemana perginya? Tak pernah dengar ayat ini Allah kabul dalam Quran. Fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi isyatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah Taala. Allah redha dengan dia. Nak syurga Allah redha. Nak pakaian syurga Allah redha. Nak makanan syurga Allah redha. Nak mahligai di syurga Allah redha. Nak nikmat-nikmat syurga semua Allah redha. Kalau berat timbangan kebajikannya. Itu dia. Jadi ringan di bibir tapi berat pada timbangan. Layak masuk syurga nanti. Selalu sebut tu. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah artinya maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wallahu akbar, dan Allah itu maha agung, maha besar. Wala khawla wala, tidak ada daya. Wala quwwata, tidak ada kekuatan. Illa billahil aliyil azim, melainkan dengan izin Allah yang amat tinggi lagi amat agung. Tengok maknanya secara rasminya. Maha suci Allah dan segala pujian bagi Allah, dan tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah sahaja. Tak ada Tuhan sebenarnya, melainkan Allah saja nak kita sembah. Lagi apa? Yang maha besar,
dan tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Lagi yang maha tinggi, lagi maha agung. Itu yang keempat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kelima, Subuhun Qudusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh. Itu belum puasa selalu kita sebut ni. Subuhun Qudusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh. Sebut 10 kali. Subuhun Qudusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh. Artinya apa? Maha suci Allah, lagi maha bersih. Tuhan tu suci dan bersih, tak ada kekurangan. Maha bersih Tuhan kami, dan Tuhan malaikat, dan juga Tuhan Jibril. Roh tu Jibril. Rabbul Malaika, Tuhan bagi malaikat-malaikat. Waroh, dan Tuhan roh tu Jibril lah ya. Jadi maha suci Tuhan tu, maha suci dan maha bersih. Tuhan yang maha suci dan maha bersih. Subuhun Qudusur Rabbuna, Tuhan kami. Rabbul Malaikatu Ruh, dan Tuhan malaikat-malaikat, dan juga Tuhan Jibril. Baca itu 10 kali juga. Itu yang kelima. Yang keenam, ini senang menyebutnya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang amat senang nyebutnya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang salah tu tak ada sebut. Apa ida? Wirid pun tak. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Tuhan Allah, dan segala puji-pujian baginya, dan dialah yang maha agung. Allah tu maha agung. Ini elok diwiridkan tiap hari ni. Paling common 10 kali tadi. Subhanallah walhamdihi subhanallahil azim. Subhanallah walhamdihi subhanallahil azim. Bila nak buat ni? Pagi esok. Lepas subuh esok. Dengar ke ni? Bila nak buat? Sekali lagi. Bila nak buat? InsyaAllah pagi esok. Gunakan insyaAllah. Jangan meroloh saja. Lepas subuh jangan meroloh. Baca ni. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu yang keenam. Yang ketujuh, minta ampun dengan Allah Taala. Ini minta ketujuh ya. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubata wal maghfirah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubata wal maghfirah. Astaghfirullah, ampunkanlah aku ya Allah, al-azim yang maha agung. Allazi la ilaha illa, tidak ada Tuhan yang melainkan dia. Wal hayyul qayyum, yang berdiri dengan sendirinya. Wa as'aluhu taubata wal maghfirah. Wa as'aluhu taubata wal maghfirah. Dialah yang boleh memberikan taubat dan juga memberikan keampunan. Aku minta kepada kamu supaya beri aku taubat dan beri aku keampunan. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Was'aluhu taubata wal maghfirah. Was'aluhu taubata wal maghfirah. Yang ketujuh, baca itu ya. Artinya aku minta ampun akan Allah yang maha agung, yang tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya dengan dia. Hanya dia, yaitu Tuhan yang hidup, yang berdiri sendiri. Aku memohon kepadanya akan taubat dan keampunan. Was'aluhu taubata wal maghfirah. Yang ketujuh, 10 ayat ya. Yang ke-8. Allahumma la mani'a lima a'taita la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'ul jadd minkal jadd. Ini kita nak tahlil selalu sebut ini ya. Orang nak tahlil selalu sebut ini dah. Allahumma la mani'a lima a'taita la mu'tiya lima mana'ta la rad. Ada rad. Ini tak ada. Yanfa'ul jadd minkal jadd. Sekali lagi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'ul jadd minkal jadd.
Selalu kita sebut ini. Ini pun lepas subuh ni sebut itu. Allahumma la mani'a lima a'taitu la mu'tiya lima mana'ta la yanfa'u jadd minkal jadd. Sebut betul tu. Dengung-dengungkan. Jangan langgar aja. Ya, Allahum tu dengung. Allahumma la mani'a lima, panjang nak tu di lima tu. Allahumma la mani'a lima, mad jaiz munfasil. A'taitu ala mu'tiya lima mana'ta la yang tu dengung. Ikhfa. Ya, nun mati jumpa dengan fa, dengung ikhfa ya. Yang fa'malun wala apa? Ya, yang fa'malun wala mana-mana. Allahumma la mani'a lima a'taitu ala mu'tiya lima mana'ta la radda lima qadaitu ala yang fadl jadd minkal jadd. Ada rod sini. Dan kita lain tak ada. Ini ada. Allahumma la mani'a lima a'taitu ala mu'tiya lima mana'ta la radda lima qadaitu wala yang fadl jadd minkal jadd. Artinya apa? Ya Allah, tidak ada yang menghalang bagi apa yang kau berikan. Apa yang kamu bagi tak siapa boleh menghalangnya. Sentiasa tak ada siapa yang boleh menghalangnya. Sentiasa dapat aja apa Allah nak bagi. Siapa pun tak boleh menghalang. Syaitan tak boleh menghalang. Iblis tak boleh menghalang. Manusia tak boleh menghalang. Nafsu tak boleh menghalangnya. Apa kalau Tuhan nak bagi ya? Ya, yang engkau berikan kurnia dan tidak ada yang memberi kurnia bagi apa yang kau halangkan. Bila kamu halangkan, tak ada siapa yang boleh bagi. Kamu menentukan segala-galanya. Dan tidak ada yang dapat menolak bagi apa saja yang kau putuskan. Dan tidak memberi manfaat akan sesuatu kekayaan di sisimu oleh orang yang kaya. Orang kaya pun tak boleh menghalang. Manusia tak boleh menghalang. Syaitan pun tak boleh menghalang. Bila Allah nak bagi itu, orang kaya tak boleh menghalang, orang miskin tak boleh menghalang, orang kuat tak boleh menghalang, manusia tak boleh nak menghalang. Ya. Itu yang ke-8. Yang ke-9, selawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Tuan-tuan, selawat ni, inilah saja ibadah yang Allah turut serta. Allah sekali selawat. Lain tak ada. Kita semayang tadi, Allah semayang ke? Maiz? Allah semayang ke? Kita semayang tadi? Tak. Kalau Allah semayang, dia nak nyembah siapa? Kita puasa esok, bulan 3 esok kita puasa. Allah puasa ke? Kenapa? Allah bukan jenis makan, jenis minum. Dia tak perlu makan, tak perlu minum. Jadi tak ada puasa. Kita memuji Allah tadi, Allah puji ke? Tak. Kerana Allah, dia memang sedia mulia. Tak payah puji pun dia tak mulia. Tapi kita selawat, Allah pun selawat. Sekali kita selawat, Allah balas berapa kali, tuan-tuan dan perempuan? Berapa kali? Cucu-cucu ni berapa kali? 10 kali. Sekali aja kita selawat, Allah balas balik 10 kali. Ndak ke tanda Allah selawat pada kita? Ndak ke tanda? Kalau Allah selawat, pahalanya untuk kita, bermakna Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Tak ada dosa lagi dah. Kenapa? Kerana Allah dah selawat pada kita. Nak kita nak dosa dihapuskan? Siapa sana angkat tangan? Atau siapa tak berdosa angkat tangan? Saya nak tengok mana kompor orang tak berdosa. Nak angkat gambar. Orang ini tidak berdosa. Ada? Langsung tak berdosa. Namanya Muiz ya? Tak berdosa kan? Semua berdosa belaka. Nabi kata, "Ma min adamiyyin illa walahu dzunub." Tidak daripada anak Adam melainkan baginya adalah dosa. Jadi kalau Allah selawat, pahalanya untuk kita, Allah selawat bukan kepada kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah selawat sama. Kepada Nabi, pahalanya untuk kita. Itu tanda Allah nak hapuskan dosa-dosa kita, ya.
Tak akan Allah selawat pada kita, kita selawat dulu. Sekali kita selawat, Allah balas balik 10 kali. Kalau ini 10 kali kita selawat, Allah balas balik berapa? Kita 10 kali tadi, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa sahbihi wa sallim, 10 kali. Allah balas berapa kali? Sekali 10 kali. Kalau 10 kali kita buat, Allah balas berapa? Ya Allah, tidak kita mengira. 10 kali 10 berapa? 100 kali. Nak kita nak? Allah selawat 1 kali, pahalanya untuk kita. Jadi banyak selawat, ya. Yang lain Allah tak sama. Selawat Allah sama. Allah kabul Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tolong tengok ayat ni. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya selawat mereka itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, selawatlah kamu kepada Nabi dengan selawat yang banyak-banyak. Banyak-banyak selawat. Ini kita selawat ni. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa sahbihi wasallim. Ya, artinya apa? Ya Allah, cucurilah rahmat dan salam sejahtera kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan kepada keluarganya dan para sahabatnya. Yang ke-10, last kali. Ini ayat mengelakkan daripada kena penyakit. Ini bukan ayat Quran tu, bunyi macam bunyi Quran tapi dia bukan ayat Quran, dia zikir ni tau. Ya, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Kalau berhenti itu, ya. Bismillah, dengan nama Allah. Allazi, dia. Allah itulah dia, ya. La yadurru, tidak ada mudarat. Dia tak kena apa-apa. Orang lain semua kena COVID, dia tak kena. Dia tak boleh, tak ada siapa yang boleh memberi mudarat pada dia. Ma'asmihi syai'un, siapa menyebut namanya, siapa menyebut nama Allah tidak akan diberi apa-apa mudarat. Fil ard, di bumi, wala fis sama', dan tidak di langit. Wa huwa samiul alim, kerana dia tu maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Dengan nama Allah yang tidak dapat memberi mudarat, dengan berkat disebut namanya itu oleh sesuatu yang ada di bumi ataupun di langit, dan dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Jadi baca itu. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Kadang-kadang saya dengar ada tu imam pada doa tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehlah. Doa itu apa, ya? Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Tanpa musim Covid ni. Elok baca doa tu. Karena kita minta dengan Allah supaya jangan diberi mudarat di langit dan di bumi dan juga di langit. Maka sudah kita baca seperti itu, maka hendaklah engkau baca setiap bahagian daripada zikir ini 100 kali. Kalau lalu 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali kalau lalu. Kalau tak lalu, atau 70 kali. Tak lalu 1 kali, 70 kali. Atau 10 kali, tak boleh 70 kali, 10 kali. Kalau 10 kali pun tak lalu, entahlah. Tak usah mengaku Islam lah itu. 10 kali pun tak lalu. Dan 10 kali. Adalah bilangan yang paling sedikit supaya semuanya berjumlah tidak kurang daripada 100. Dan hendaklah engkau lazimkan, berarti biasakan. Setiap hari. Bukan kejap saja, bukan esok saja. Setiap hari sampai kita padam. Lazimkan akan zikir ini, ya. Lazimkan akan zikir ini. Dan jangan engkau bercakap-cakap sebelum terbit matahari. Jangan sembang. Ini tengah-tengah wirid-wirid ni jangan sembang. Nak sembang lepas itu kan. Jangan bercakap-cakap sebelum bercakap-cakap sebelum terbit matahari. Kerana disebutkan dalam sebuah hadis bahawa amalan seperti ini iaitu berzikir selepas sembahyang subuh sampai terbit matahari. Biar terbit matahari dulu. Dah terbit matahari, tunggu setengah jam lagi. Lepas tu sembahyang sunat isyraq namanya. Nama sunatnya sunat isyraq. Dengan tidak
dicelah oleh sebarang percakapan adalah lebih afdal, lebih baik. Ini yang terbaik. Lebih afdal daripada memerdekakan 8 orang hamba daripada keturunan Nabi Ismail. Hamba keturunan Nabi Ismail, katanya hamba yang tinggi nilainya. Macam membebaskan 12 orang daripada hamba. 8, bukan 12 orang, 8 orang daripada keturunan Nabi Ismail dia jadi hamba. Alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. Pahala itu macam membebaskan seorang hamba, dapat membebaskan seorang pun besar pahalanya. Ini pula 8. Jadi baca doa tu. Zikir tu ayat yang ke apa? Nama ayatnya apa? 10. Ayat 10 namanya. Ayat 10. Bermula dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyul la yamut biyadil khairu ala kulli syai'in qadir sampai ujung kali. Bismillahirrahmanirrahim la yadur masmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa samiul alim. Ya. 10 kali kelak malas, paling malas 10 kali. Rajin lagi 70 kali. Rajin lagi 100 kali. Ikut kerajinan kita lah. Biar sampai terbit matahari. Bila terbit matahari tunggu, jangan terus sembahyang dulu. Tunggu dulu. Kira-kira dalam setengah jam ataupun yang tepatnya 26 minit. Lepas itu sembahyang dulu. Sembahyang namanya sembahyang sunat Isyraq. Sunat terbit matahari. Ya, sunat Isyraq namanya. Udah sembahyang tu barulah keluar mencari roti canai. Baru dia bersembang mencari nasi lemak dan sebagainya. Sebelum itu jangan. Duduk dulu. Niat iktikaf dalam masjid tu. Baik, itu pelajaran kita pada malam ini. Mudah-mudahan dapat kita amalkan. Dan saya ngajar pula kena amalkan. Kalau tidak nanti tak. Apa nak jawab depan Allah Ta'ala? Allah tanya, lima taquluna ma la taf'alun. Ngapa kamu pandai bercakap tapi tak pandai berbuat? Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangatlah besar kemurkaan Allah bagi mereka-mereka yang pandai bercakap tapi tak erti nak buat. Marah Tuhan. Besar kemarahan Tuhan. Mudah-mudahan kita dapat amalkan ilmu ini ya. Bulan depan adab selepas terbit matahari sampai waktu gelincir matahari. Dah lepas subuh, dah menjaga jana, apa nak buat? Lepas sampai pada zuhur. Sampai kepada zuhur ya. Dah terbit matahari sampai zuhur. Apa benda nak buat? Itu akan kita baca bulan depan ya. Sekian dulu untuk malam ini. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada nak tanya? Pandai belakang rupanya dari sini ya. Asal dia ajar dapat. Langsung tak ada tanya? Saya bagi peluang ni. Maknanya tak nak pahala lah. Orang yang paling besar pahalanya ialah orang yang bertanya. Nombor 2 orang menjawab. Tapi kalau Muiz tanya ini jawab, ya? Junaid tanya ini jawab, Hafiz tanya ini jawab, Lin tanya ini jawab. Saya banyak pahalanya. Hasnul tanya saya jawab. Itu banyak pahala. Baru boleh hidup majlis ni. Kalau tak, saya pun tak faham ke? Faham ke dalam ni tak? Tahu ke dalam mana? Tanya tak nak tanya? Okey, oleh kerana tak ada siapa nak tanya, tutuplah kita majlis kerja ini ya. Lepas ini kita akan sembahyang insya-Allah ya. Sekian dulu, salah silap minta ampun, minta maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum